Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kita sambung kembali uh, FB live kami bersama sesi Tanya Je Kak Thursday. Saya seperti biasa Rohanizam, salah seorang kaunselor di AKPK yang beribu pejabat di Maju Junction, Kuala Lumpur, akan meneruskan topik kita selanjutnya, iaitu untuk bagaimana cara untuk menyertai program PPK kami. Okey, sepanjang kita bersiaran, sekiranya anda mempunyai soalan ataupun sebarang informasi yang anda perlukan daripada pihak kami, anda boleh ke ruangan komen yang tertera di bawah, dan sekiranya anda berminat, anda boleh hubungi ataupun menyatakan, memaklumkan nama anda, email address anda, dan kami akan menghubungi anda melalui laman WhatsApp kami yang bernombor 016 618 0648. Okey, pegawai kami akan menghubungi anda seperti biasa untuk memberi keterangan lanjut. Right? Okey, kita fokus kepada bagaimana cara untuk menyertai program PPK. Registration kami ataupun pendaftaran PPK kami adalah melalui website kami, iaitu di akpk.org.my, www.akpk.org.my. Di sana anda akan masuk ke laman customer login kami. Anda juga boleh melalui ruangan FAQ kami di sebelah kanan, di sebelah atas. Di situ anda boleh masukkan sebarang pertanyaan yang anda ingin kemukakan kepada pihak kami, dan kami akan menjawab secara berterusanlah kepada pihak anda. Untuk sebarang pendaftaran, kita hanya melalui online ataupun masuk ke dalam website kami, di mana apabila anda masuk ke dalam portal kami, anda hendaklah membuat pendaftaran. Di sana anda dikehendaki untuk masuk ke dalam portal tersebut menggunakan IC anda, adalah sebagai ID, user ID anda. Kemudian password anda adalah password yang anda kelolakan sendiri oleh pihak anda. Kemudian di sana nanti anda dikehendaki untuk memasuki ruangan personal information. Maksudnya anda dikehendaki untuk memasukkan nama anda, bukti-bukti peribadi seperti IC, number of dependents, pekerjaan, income, source of income dan sebagainya. Anda hanya dikehendaki untuk mengikut ataupun proses flow di sana sehinggalah sampai ke ruangan selanjutnya. Anda akan diminta untuk memasukkan data-data kredit fasiliti anda di setiap perbankan yang ada di dalam Malaysia. Biasanya portal ni kami galakkan anda memasukkan data-data kredit anda melalui SECRIS report yang anda boleh print, sama ada di AKPK sendiri ataupun melalui Bank Negara. Kami juga telah menyediakan ruangan untuk pendaftaran e-SECRIS, di mana bila anda telah mendaftar e-SECRIS bersama kami nanti, anda boleh view ataupun print SECRIS anda pada bila-bila masa melalui online. Tetapi sekiranya anda tidak lagi mendaftar, anda boleh datang kepada pihak kami, maksud saya di mana-mana pejabat AKPK yang berdekatan ataupun di Bank Negara sendiri, untuk anda print SECRIS report anda, dan boleh diguna pakai apabila anda hendak memasukkan data kredit anda di dalam portal kami kelak. Di ruangan kredit fasiliti anda tersebut, anda dikehendaki untuk memasukkan semua hutang-hutang anda yang tersenarai di dalam semua perbankan di dalam SECRIS tersebut. Contoh, anda ada housing loan di Bank A, for example, anda masukkan. Anda ada hire purchase account pun anda masukkan. Dan mungkin anda tak berminat untuk menstrukturkan kedua-dua akaun tersebut. Tujuan anda tujuan anda adalah untuk memasukkan fasiliti yang tidak bercagar seperti personal loan ataupun kredit kad anda. Anda dikehendaki memasukkan ke semua kredit kad anda berserta dengan kad number. Kad number tu yang penting yang kita perlukan untuk kita dapatkan detail daripada pihak bank. Dan personal loan anda masukkan juga ke dalam ruangan yang telah dinyatakan.
kolom yang ada di situ nanti adalah nama bank, kemudian type of facility, maksud saya jenis pinjaman anda, sama ada hire purchase ataupun housing loan ataupun credit card ataupun microcredit event ataupun personal loan. Masukkan semua data-data tersebut ke dalam ruangan yang telah disediakan. Dia ada row by row, anda hanya masukkan, diikuti dengan outstanding balance yang diperlukan oleh anda untuk masukkan di ruangan yang berkenaan. Tetapi tidak menjadi kesalahan sekiranya anda tak dapat meletakkan jumlah baki hutang anda untuk setiap pembiayaan yang anda ada kat dalam tu. So, maksud saya, kiranya anda meletakkan even RM1 pun di dalam ruangan baki hutang, ianya akan disampaikan ataupun link kepada pihak bank, maka pihak bank akan memberikan detail yang tepat kepada kami apabila kami berurusan dengan pihak bank kelak. Setelah anda masukkan semua data kredit anda pada ruangan tersebut, anda boleh pergi ke ruangan seterusnya, iaitu ruangan menyatakan kos-kos ataupun perbelanjaan harian anda, termasuklah pembiayaan untuk kos untuk makan, perbelanjaan harian, makan, utility bills, petrol, insurans dan sebagainya. Dia ada satu ruangan di situ yang anda diminta untuk masukkan. Maksud kami adalah kami nak menilai ataupun nak akses keupayaan kredit anda ataupun cash flow anda apabila kita membantu untuk menstrukturkan balik pinjaman anda masa kami proses permohonan anda kelak. Dan seterusnya, sehinggalah anda diminta untuk masuk ke ruangan untuk mendapatkan tarikh appointment untuk berjumpa dengan pihak kaunselor kami di cawangan-cawangan yang anda pilih. Di dalam ruangan tersebut nanti, appointment date yang anda pilih adalah tertakluk kepada tarikh anda sendiri. Maksudnya kami hanya akan menunggu anda di hari appointment yang telah anda tetapkan untuk berjumpa kaunselor kami. Di sana nanti anda akan diminta untuk memasukkan cawangan mana yang anda berminat untuk datang bersama berjumpa kaunselor, dan pada masa yang sama anda perlu nyatakan tarikh dan masa untuk anda set appointment bersama pihak kaunselor kami di branch yang berkenaan. Okey, setelah anda membuat ataupun telah set appointment tersebut, barulah anda boleh ke ruangan yang terakhir, iaitu di ruangan maksud saya submit. Submit tu maksudnya portal anda tu telah bersedia untuk kita buka di sistem kami kelak. Okey, apabila anda telah menekan submit, anda telah tidak dibenarkan untuk edit ataupun membuat sebarang penukaran kepada data-data yang anda telah masukkan sebelum ini. Maka kami nasihatkan, selagi belum ataupun anda tak dapat confirm data-data yang anda masukkan tu secara secara tetap ataupun ada penukaran lagi yang anda lakukan sebelum ini, maka jangan sekali-sekali anda tekan button submit terlebih dahulu. Because bila dah tekan submit, maka anda tak boleh ataupun anda telah tidak dibenarkan untuk membuat penukaran ataupun edit sebarang data yang telah anda masukkan sebelum ini. Alright, ada beberapa soalan daripada pihak pelanggan di mana kata mereka tak dapat memasukkan data kredit mereka dengan tepat. Tapi kami di sini galakkan anda masukkan sahaja semua komitmen anda ataupun pembiayaan anda ke dalam ruangan tersebut. Kami yang akan tentukan nanti sekiranya anda hendak masuk ataupun untuk mengeluarkan pinjaman tersebut daripada program. Okey, sekali lagi kita nyatakan di sini, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan ataupun detail penuh tentang perkhidmatan kami, anda boleh berhubung melalui WhatsApp kami yang tertera di bawah, iaitu 016 sebentar ya, 016 618 0648. Anda hendaklah menyatakan nama dan email address anda. Sekiranya kami tidak dapat menghubungi anda, kami akan berhubung kepada anda melalui email yang telah anda nyatakan. Right? Okey, sekali lagi juga kami nak tekankan di sini,
sekiranya anda buat pendaftaran di dalam portal kami, anda dinasihatkan untuk membuat pendaftaran melalui komputer riba ataupun desktop lah kan, desktop. Sebab melalui telefon bimbit, kebanyakannya pendaftaran anda tidak akan berjaya. Maka anda adalah digalakkan untuk mendaftar melalui desktop ataupun monitor di pejabat atau di rumah. Okey, kami juga buka ruangan untuk anda menanyakan soalan-soalan yang berkenaan dengan servis kami. Mungkin saya boleh refresh tentang perkhidmatan kami. Kami AKPK telah beroperasi sejak 2006 dan sehingga kini kami telah dapat membantu para pelanggan yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat menyelesaikan atau membayar balik pinjaman mereka secara teratur di mana di pihak-pihak bank yang berkenaan. Sekali lagi juga kami nak tekankan di sini, kami tidak ataupun kami mengharapkan anda di luar sana untuk tidak berurusan dengan mana-mana ejen yang mengatakan mereka adalah ejen kepada AKPK. Kerana AKPK menawarkan servis secara percuma kepada semua individu yang memerlukan bantuan. Kita tidak pernah melantik mana-mana ejen di luar untuk anda berurusan. Sekiranya anda mendapat panggilan ataupun jemputan daripada mana-mana individu ataupun organisasi yang mengatakan mereka adalah ejen kepada AKPK, sila berhubung kepada kami secara terus. Jangan berurusan dengan mereka-mereka yang tidak berkenaan kerana mereka menawarkan servis yang berbayar. Sedangkan kami menawarkan perkhidmatan percuma demi membantu anda di luar sana yang benar-benar memerlukan bantuan dari segi bantuan perkhidmatan keuangan, nasihat keuangan ataupun penstrukturan balik semua hutang-hutang anda di dalam mana-mana perbankan di Malaysia. Servis kami juga adalah tertakluk kepada semua perbankan ataupun commercial bank di dalam Malaysia dan juga PT-PTN serta Aeon Credit. Kami memaklumkan di sini, sekiranya anda mempunyai pinjaman di Aeon Credit, walaupun Aeon Credit bukan disenaraikan sebagai commercial bank, tetapi perkhidmatan daripada Aeon Credit kami tawarkan juga. Termasuklah mereka-mereka yang mempunyai pinjaman motor contohnya ataupun pembelian barangan melalui Aeon Credit yang gagal ataupun yang telah diklasifikasikan sebagai pinjaman yang tak berbayar dengan baik, maka anda boleh mendapatkan bantuan daripada kami. Begitu juga dengan PT-PTN, sekiranya anda telah lama ataupun gagal untuk membuat pembayaran ke PT-PTN secara teratur dan ia telah dapat dilihat daripada secret report anda, maka anda adalah sangat digalakkan untuk datang kepada kami untuk mendapatkan bantuan. Okey, berkenaan dengan permohonan ataupun cara untuk mendapatkan perkhidmatan AKPK, cara untuk memasuki program ini, kami juga memerlukan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemprosesan, termasuklah IC kopi, evidence of income. Sekiranya anda mempunyai pendapatan tetap, kami perlukan 3 bulan terakhir payslip. Dan sekiranya anda adalah self-employed ataupun tidak mempunyai pekerjaan dan mungkin ingin memasuki program PPK, anda juga boleh untuk membuat satu deklarasi pendapatan melalui Pesuruhjaya Sumpah ataupun kita panggil dia income declaration. Ada juga para pelanggan yang tidak bekerja, yang telah diberhentikan kerja dan sebagainya. Bantuan didapati daripada pihak ketiga seperti suami atau isteri, daripada family members dan sebagainya. Anda juga diharapkan dapat membuat satu akuan sumpah di Pesuruhjaya Sumpah yang berdekatan. Macam kami di AKPK Ibu Pejabat, di bersebelahan bangunan kami iaitu di Medan Mara, kami ada satu ofis Pesuruhjaya Sumpah yang benar-benar telah biasa ataupun dah memang hari-hari berurusan dengan pelanggan AKPK dan mereka boleh
mendapatkan akuan sumpah tersebut daripada pihak berkenaan dengan bayaran sebanyak RM5 kalau tak silap saya. Okey, suruhanjaya sumpah berkenaan adalah menjadi dokumen penting untuk kami sebagai dokumen sumber pendapatan ataupun cara atau income source yang untuk digunakan untuk membayar pembiayaan anda kemudian. Di samping itu juga kita memerlukan EPF statement ya. EPF statement tu kalau anda datang ke pihak ibu pejabat kami, kami ada sediakan EPF kios untuk anda print EPF statement anda yang terbaru dan anda tak perlu pergi ke EPF office yang berdekatan lah, sebab kami ada menyediakan kios EPF kios untuk anda print EPF statement anda. So apa yang penting anda perlu bawa ialah IC copy dan bukti ataupun bukti pendapatan anda, right? And of course kita perlukan secret report. Macam saya katakan tadi, secret report kita boleh dapatkan di kios kami di pejabat ATPK ataupun di bank negara yang berdekatan. Dan sekiranya anda telah datang kepada kami amat mengalu-alukan sekiranya anda dapat mendaftar e-secret di pejabat kami hanya sekali dan anda kemudian boleh print secret report anda di mana-mana di luar secara online selepas anda membuat pendaftaran e-secret. Okey. Kita cuba apa orang kata? Sekejap ya. Okey, sekali lagi sekiranya anda berminat untuk menyertai PPK ataupun ingin mendapat keterangan lanjut tentang servis kami, anda boleh menghubungi kami melalui WhatsApp. Nyatakan nama anda, email anda melalui 016 618 0648. Okey. Okey, saya dapat satu soalan kat sini daripada Cik Zakuan Atira. Soalannya berbunyi, betulkah penjadualan semula pinjaman bahaya? Betulkah penjadualan semula pinjaman bahaya? Cik Zakuan, saya harap saya dapat capture soalan yang Cik berikan. Di dalam program ATPK, sekiranya anda telah mengalami masalah pembayaran, sekiranya anda tidak mampu untuk membayar pinjaman anda kepada pihak bank secara teratur ataupun anda telah dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak bank, maka jalan keluar untuk anda adalah melalui penstrukturan balik ataupun penjadualan balik pinjaman yang tersebut. Maka kami di sini menawarkan servis yang berkenaan. Tiada bahayanya sebenarnya, malah dia akan bagi benefit kepada anda yang memang telah dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak bank. Because bila kita memasuki program ini, bila Cik Zakuan masuk ke dalam program kami, secara automatik semua tindakan undang-undang yang telah dikenakan pada Cik Zakuan akan dihentikan. Bukan dihentikan secara terus. Maksud saya, selagi anda berada di dalam program penjadualan balik ATPK, anda akan terlindung dan pihak bank tidak akan mengenakan atau meneruskan tindakan undang-undang yang telah dikenakan kepada anda sebelum ini. Pada masa yang sama, bagi pihak interest ataupun pembayaran yang sebelum ini anda telah dikenakan oleh pihak bank kepada anda, juga kita mendapat mandat untuk mengecilkan interest tersebut dan juga mengecilkan juga pembayaran balik anda. Instead of anda bayar sebelum ini, mungkin pihak bank require anda untuk membayar 1,000, tapi bila anda masuk ke dalam program, probably the interest akan diturunkan dan juga installment akan mengikut flow kami ataupun proses kami yang baru, di mana pembayaran balik tersebut akan menjadi lebih rendah daripada yang asal. Saya juga nak nyatakan di sini Cik Zakuan, sebenarnya kiranya anda masuk dalam program kami, anda akan terlindung juga daripada gangguan-gangguan debt collector yang telah dilantik oleh pihak bank untuk mendapatkan balik pinjaman anda. Saya harap unsur bahaya yang telah dinyatakan ataupun yang dihura-hurakan oleh pihak luar terhadap Cik Zakuan itu adalah tidak benar sebenarnya. Cik Zakuan, sila datang kepada pihak kami untuk mendapatkan keterangan lanjut. Okey, selepas daftar, berapa lama nak approve? Okey, setelah anda membuat submission di dalam portal kami,
anda dikehendaki untuk datang bersama dokumen-dokumen yang diperlukan tadi pada tarikh appointment untuk berjumpa dengan kaunselor kami, dan pada hari berkenaan kita akan proses permohonan anda. Okey, pada masa itu kami telah dapat sebenarnya baki setiap hutang yang anda hendak jadualkan balik melalui AKPK, dan kami akan proses permohonan anda setelah anda berjumpa dengan kaunselor kami pada tarikh appointment. Biasanya kelulusan akan didapati mengikut status pinjaman tersebut. Sekiranya pinjaman tersebut adalah pinjaman yang tidak bercaga ataupun unsecured facility like credit card ataupun personal loan, kelulusan adalah sangat cepat, dalam tempoh 24 jam, lebih kurang begitulah. Dan setelah anda mendapat kelulusan, anda akan menerima email daripada pihak AKPK yang mengatakan kelulusan telah diberikan dan anda telah boleh membuat pembayaran pertama anda melalui AKPK. Right? Okey, soalan selanjutnya daripada Cik Muhammad Kilat. Sekiranya tidak mempunyai pendapatan tetap, adakah layak memohon untuk AKPK? Ya, Cik Muhammad Kilat, sebenarnya sesiapa sahaja yang mempunyai masalah pembayaran balik, andainya anda boleh mendapatkan pertolongan ataupun any source of pendapatan yang anda dapat untuk membayar balik pinjaman adalah dibenarkan untuk memasuki program. Contoh macam saya katakan tadi, anda tak mempunyai pendapatan tetap tetapi anda mendapat bantuan daripada pihak ketiga, contohnya daripada isteri ataupun daripada anak-anak ataupun daripada parents, anda adalah dibenarkan ataupun dialu-alukan untuk memasuki program kami, dan kami akan jadualkan balik pembayaran anda melalui mengikut parameter yang telah ditetapkan oleh pihak AKPK dan juga bank. Dan anda hanya memerlukan hanya diperlukan untuk menyatakan source of pendapatan anda melalui perseruan jaya sumpah. Okey, akuan sumpahlah. Right? Okey, bagaimanakah cara untuk membuat pembayaran PPK? Sekejap ya. Saya takut saya ada miss out soalan-soalan yang berkenaan kan? Okey, saya jawab satu soalan ni. Bagaimanakah cara untuk membuat pembayaran PPK? Pada ketika ini, pembayaran kami hanyalah melalui Maybank, di mana anda boleh membuat pembayaran melalui Maybank to you, mesin ATM Maybank, cash deposit machine Maybank ataupun melalui mana-mana Maybank counter. Apabila anda menerima email kelulusan daripada pihak AKPK, anda akan diberikan list untuk membuat pembayaran ataupun instruction secara terperinci macam mana anda hendak membuat pembayaran melalui Maybank to you ataupun ATM machine ataupun cash deposit machine or even melalui Maybank counter. Okay. Setiap bulan anda hanya membayar melalui Maybank, dan perlu diingatkan pembayaran anda adalah bukan melalui account number yang mana anda ada ataupun sebarang pinjaman account number yang anda ada sebelum ini. Anda hanya perlu memasukkan IC nama anda dan juga nombor telefon yang anda telah daftarkan di dalam portal kami setiap kali anda membuat pembayaran melalui Maybank. Okey, dari situ saja nanti wang anda akan dimasukkan ke dalam pool account AKPK. Setelah 24 jam, wang anda akan disalurkan kepada akaun pinjaman anda masing-masing. Right? Pembayaran sangat mudah, anda tak perlu risau. Anda akan disertakan dengan cara pembayaran melalui email, dan juga semasa kaunseling juga kita akan berikan hard copy untuk cara anda membuat pembayaran. Alright? Okey. Okay, sebentar ya. Cik Muhammad Kilat tadi. Sekali lagi Cik Muhammad Kilat kata macam mana saya hendak mendaftar. Okey, apa yang Cik Muhammad Kilat perlu lakukan ialah masuk ke dalam portal website kami, iaitu di AKPK, www.akpk.org.my. Masuk ke dalam laman customer.akpk.org.my. Di sana Cik Muhammad Kilat boleh register mengikut instruction yang telah ditetapkan. Maksud saya macam tadi saya ada nyatakan Cik Muhammad Kilat perlu tekan button register sebab Cik Muhammad Kilat baru nak mendaftar.
register di sana. Cik Muhammad Kilat diperlukan untuk memasukkan data-data peribadi Cik Muhammad Kilat. Ikut saja dia punya arahan, dia akan ada next button selanjutnya. Dan kemudian Cik Muhammad Kilat diperlukan untuk memasukkan semua senarai hutang yang Cik Muhammad Kilat ada. Contoh macam kredit card. Kalau ada 4 kredit card, masukkan ke 4-4-nya. Kalau ada personal loan, masukkan semua personal loan yang ada. Personal loan kita hanya perlukan account number, and credit card kita hanya perlukan your credit card number. Sekiranya Cik Muhammad Kilat ada juga housing loan, masukkan saja your housing loan from which bank dan account number juga. Okey. Apa juga pinjaman yang Cik Muhammad Kilat ada, masukkan ke dalam ruangan berkenaan. Okey. Okey, sekali lagi saya nyatakan panduan untuk mendaftar program kami boleh rujuk kepada website kami di www.akpk.org.my. Masuk ke dalam ruangan FAQ di bahagian atas kanan portal tersebut. Di situ nanti anda boleh buat pertanyaan dan kita akan jawab melalui laman tersebut. Alright? Okey, ada apa-apa yang lagi saya boleh cover kat sini? Okey, sekali lagi sekiranya anda ingin ataupun berminat untuk menyertai program kami, sila WhatsApp nama dan email address anda kepada phone number kami yang tertera di bawah, iaitu 016-618-0648. Right? Kami beroperasi setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Di setiap cawangan-cawangan kami yang berdekatan, iaitu di cawangan-cawangan utama termasuklah di seluruh Malaysia, kecuali di Perlis dan juga di Seremban, di Negeri Sembilan. Pada ketika ini, pelanggan-pelanggan kami yang berada di Negeri Sembilan, kami ada membuat servis di counselling office kami di BSN Seremban setiap hari Rabu kalau tak silap saya. Nanti kita akan maklumkan semula hari perkhidmatan kami di counselling office kami di Seremban. Dan yang di lain-lain region semuanya ada di bandar-bandar utama lah, di state utama di setiap negeri. Okey, di counselling office kami juga anda boleh membuat urusan bersama kaunselor kami, sebab kami ada membuat perkhidmatan di counselling office di setiap cawangan berdekatan hanya untuk mendapatkan khidmat nasihat ataupun orang kata cara-cara untuk mendapatkan keterangan lanjut untuk memasuki program. Tetapi proses PPK ni hanya boleh dijalankan di cawangan-cawangan utama. Like di ibu pejabat kami beroperasi di Maju Junction Mall di tingkat 8 Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur. Kami ada juga nyatakan di website kami ada nyatakan secara terperinci branch-branch yang terdekat dengan anda, di mana anda boleh ke sana untuk mendapatkan perkhidmatan secara percuma dengan kaunselor-kaunselor kami. Ingat, jangan terlibat dengan ejen-ejen yang tak orang kata yang tak diiktiraf di luar sana. Okey? Kami dapat banyak maklum balas yang mengatakan pelanggan kami telah ditipu ataupun bukan ditipu, sebenarnya mereka mengenakan yuran pemprosesan, sedangkan AKPK menawarkan servis free kepada anda semua. Okey, selanjutnya okey, Cik Zakwa Atira, contoh tak ada ke tindakan mahkamah? Contoh tak ada tindakan mahkamah. Maksudnya apa ni? Contoh tak ada tindakan mahkamah. Kalau tak ada tindakan mahkamah, kalau Cik Zakwan berminat untuk masuk program kami, tak ada masalah. Tapi kita memang perlu lihat ataupun meneliti report secret Cik Zakwan, maksud saya senarai pinjaman Cik Zakwan bersama pihak perbankan. Sama ada Cik Zakwan mempunyai pinjaman yang telah dikenakan tindakan ataupun tidak, ataupun mungkin Cik Zakwan baru saja mengalami masalah kewangan dan baru saja terlibat dengan orang kata kekangan kewangan yang tak membuatkan Cik Zakwan tak dapat membayar pinjaman dengan secara teratur. You boleh juga datang ke pihak kami untuk mendapatkan khidmat nasihat, dan sekiranya anda berminat untuk masuk ke dalam program kami, maka anda boleh melakukan pada waktu yang sama. Okey? Tak semestinya ada tindakan mahkamah Cik Zakwan baru you boleh masuk. Well, kalau dah masuk tindakan mahkamah, lagilah perlu dapat pertolongan, ya tak?
Okay, Cik Hafiz Mus, perlu ke saya daftar sekali lagi sekiranya saya perlukan khidmat nasihat AKPK? Okey, actually pendaftaran tu hanya diperlukan sekiranya anda hendak membuat ataupun hendak memasuki program PPK kami. Sebab program kami ni hanya boleh diproses ataupun berjumpa dengan kaunselor kami setelah anda menetapkan tarikh appointment anda. Maksud saya pada ketika itu anda telah membuat keputusan untuk memasuki program kami dan pada masa itulah anda set appointment untuk berjumpa kaunselor. Tanpa berjumpa kaunselor anda adalah tidak dibenarkan untuk membuat ataupun memasuki program. Dia punya proses pendaftaran melalui online kami, kemudian set appointment bersama kaunselor, bawa dokumen anda berjumpa kaunselor pada hari appointment dan masa itulah kita akan proses anda punya permohonan sehinggalah kami memberi kelulusan Cik Hafiz. Kalau hanya untuk mendapatkan khidmat nasihat, tak apa, anda boleh datang saja ke mana-mana counselling office kami dan juga pejabat AKPK kami untuk mendapatkan khidmat nasihat terlebih dahulu sebelum anda masuk ke dalam program. Kalau dah daftar tu tak apa, stay on, kita akan continue lah nanti bila you confirm untuk masuk ke dalam program. Okey, soalan selanjutnya dia kata AKPK boleh bantu selagi belum bankrupt. Yes, betul. Apa pun juga tindakan undang-undang yang telah dikenakan kepada anda, selagi anda tidak disenaraikan sebagai seorang yang muflis atau bankrupt, segeralah datang berhubung dengan pihak AKPK untuk mendapatkan bantuan. Right? Apabila anda telah dimufliskan, maka kami tak dapat membantu. Memang anda hanya boleh berurusan dengan pihak insolvensi. Right? Okey, Cik Zatuan, sama-sama. Harap dapat penyelesaian secepat mungkin. Cik Hafiz Mus juga. Okey. Ada apa-apa lagi yang kita boleh cover kat sini? Sekiranya anda berminat untuk menyertai program kami, sila WhatsApp nama dan email anda kepada talian kami di 016 618 0648. Okey? Apa lagi yang saya boleh? Okey, saya nak nyatakan satu soalan kat sini berkenaan dengan pembatalan program kami. Bagaimanakah cara untuk mengikuti semula program PPK setelah dibatalkan? Okey, untuk pembatalan program kami ni, kita ambil biasanya kita akan monitor pembayaran anda sehinggalah 3 bulan anda tak dapat membuat pembayaran, maka sistem kami secara automatik menamatkan program anda bersama AKPK. Setelah tamat ataupun kita panggil dia termination, setelah program anda telah diberhentikan, mengikut prosedur kami, anda hanya boleh memasuki program kami setelah 1 tahun, setelah tempoh 1 tahun. Kerana kami bukan agensi untuk pelanggan untuk mendapatkan orang kata, kita tak nak menjadi platform untuk orang take advantage on us. Sebab program kami adalah diberi secara percuma untuk membantu anda menstrukturkan balik pembiayaan anda, mengurangkan interest yang telah dikenakan oleh pihak bank, mengurangkan juga installment. Tapi bila anda telah masuk ke dalam program, anda anda diberhentikan daripada program kerana gagal membuat pembayaran dengan baik dan anda simply nak memohon untuk masuk kembali. Tak boleh sebenarnya. Hanya apabila ada anda kemukakan valid reason, maksud saya sekiranya anda mengalami masalah kesihatan, ramai yang datang kepada kami membawa surat pengesahan daripada pihak hospital yang mengatakan mereka mengalami masalah kesihatan dan juga mereka mengalami masalah keuangan yang kronik. Contoh mereka telah diberhentikan kerja ataupun mereka telah bisnes telah ditutup dan sebagainya, maka kita mempunyai justifikasi untuk anda membuat appeal kepada pihak kami untuk memasuki kembali program. Ada juga kami dapat pelanggan yang masuk saja program, bayar beberapa bulan and then setelah bulan ketiga tak dapat buat bayaran dengan baik, kemudian beliau datang pada bulan keempat untuk memasuki lagi program atas alasan katanya nak buat pembayaran tapi dah tak boleh. Of course dah tak boleh, sebab bila 3 bulan saja tak buat pembayaran, maka sistem kami secara automatik akan menghentikan program anda. Okey. PTPTN tertunggak, bagaimana AKPK boleh bantu?
Okey, untuk PTPTN, sekiranya anda telah mempunyai tunggakan dan kita faham ramai sangat pelanggan yang mempunyai tunggakan yang melebihi ratusan bulan untuk pinjaman PTPTN mereka, anda boleh datang kepada kami, dapatkan nasihat daripada kami ataupun anda terus masuk ke dalam portal kami, buat registration bagaimana yang saya nyatakan tadi. Kemudian anda set appointment bersama kaunselor kami. Sila bawa IC kopi anda, penyata pendapatan anda dan kami akan bantu untuk strukturkan balik bagaimana sekiranya dulu PTPTN anda diberikan selama 10 tahun, maka kami akan bagi pembayaran semula anda selama 10 tahun. Andainya anda diberikan tempoh asal selama 15 tahun atau 20 tahun, maka kami juga akan memanjangkan tempoh mengikut tempoh asal yang telah dibenarkan oleh PTPTN pada masa dahulu. Okey, jadi bayaran sebenarnya interest yang pihak PTPTN kenakan adalah serendah 2%. Jadi bila kita jadualkan balik pinjaman PTPTN anda akan mendapat orang kata servis ini secara percuma. Satu, yang keduanya interest pun mengikut interest yang telah ditetapkan oleh pihak PTPTN, pemanjangan tempoh mengikut tempoh asal dan akaun anda secara automatik akan menjadi kosong. Maksud saya tiada lagi tunggakan yang anda harus apa orang kata yang anda lalui lah di dalam, especially dalam security report anda. Okey? Pinjaman mara. Okey, buat masa ni pinjaman mara kita tiada lagi sebarang perjanjian bersama pihak mara untuk pinjaman anda kelolakan oleh pihak AKPT. Saya minta maaf. Okey, AKPT bantu saya dengan cara panjangkan tempoh. Yes, betul. Kurangkan interest. Yes, betul. Dan of course kita akan menghentikan sebarang gangguan dari pihak luar, termasuklah daripada debt collector ataupun tindakan undang-undang yang telah dikenakan oleh pihak bank kepada anda. Okey, soalan selanjutnya. Cik Johan, Cik Johan Johari, Waalaikumsalam. Macam mana sebenarnya proses jual kereta? Saya jual melalui kedai kereta, namun begitu selepas ada second buyer, loan bank masih atas nama saya. Ini menyebabkan saya gagal dalam permohonan untuk buat loan rumah. Okey, sebenarnya Cik Johan, ramai yang menghadapi masalah yang sama. Bila kita jual kereta ataupun kita buat trade-in, biasa kan kita nak beli kereta baru ataupun kita jual kereta kita kepada car dealer, kita kena make sure nama kita telah ditukarkan. Like your case, Cik Johan, sebenarnya nama cik tidak ditukar. Maksud saya hutang cik dengan pihak bank sebelum ini tidak ditutup. Maksud saya dia hanya kadang-kadang car dealer ni dia cuma tolong sambung bayar tau. Sebab dia tak dapat lagi purchaser baru untuk your vehicle kan. Jadi dia akan biarkan saja, and to the extent pembayaran anda melalui bank tidak dilunaskan dengan baik. Sedangkan anda telah surrender your car to car dealer kan. Jadi akhirnya bila anda nak buat loan lain, barulah anda tahu sebenarnya nama anda telah di blacklistkan because anda mempunyai hutang tertunggak lagi dengan pihak bank pada masa dulu. Okey, ni bahaya ya Cik Johan. Sebenarnya kalau macam tu anda boleh datang kepada pihak kami untuk kita buat proposal kepada pihak bank untuk membuat penjadualan balik. Pihak bank sekiranya anda menjual kereta, apa pun yang berlaku pada kereta anda, selagi anda tak serahkan kereta kepada pihak bank, pada bank anda masih liable because you are the hirer. So now dia akan require full payment daripada pihak anda walaupun kereta anda telah dijual kepada pihak ketiga dan sebagainya. Jadi Cik Johan, memang saya tahu pinjaman Cik Johan untuk pinjaman perumahan tu memang akan ditolak oleh pihak bank atas dasar pinjaman kereta tersebut masih ada lagi tertunggak dengan pihak bank yang lama. Biasa perkara-perkara macam ni kan, pihak bank memang tak akan mempunyai toleransi lah dengan pihak pelanggan because sekiranya anda mempunyai masalah pembayaran daripada awal, anda hendaklah meminta pihak bank untuk ambil kereta tu balik untuk mereka melakukan tindakan auction. Instead of you bayar ataupun you surrender your car kepada car dealer yang tendensi untuk kes-kes begini berlaku begitu tinggi. Right? Cik Hafiz.
Okey, Cik Hafiz Mus, soalan saya, okey, saya kembali kepada soalan yang mana ni Cik Hafiz? Perlukah saya daftar sekali lagi? Sekiranya saya perlukan khidmat nasihat AKPK. Bila you dah daftar, kalau macam saya katakan tadi, you hanya daftar sekiranya you confirm untuk masuk ke dalam program. Sekiranya you hanya untuk mendapat khidmat nasihat, you just come over to our office ataupun di mana-mana cawangan yang berdekatan untuk mendapat khidmat nasihat, tak perlu ada appointment dulu. Okey? Datang kepada kaunter kami dan kita akan bagi nasihat terlebih dahulu. Kemudian sekiranya anda confirm untuk masuk ke dalam program kami, then only kita akan guide you untuk masuk ke dalam portal for registration. Okey? Saya harap saya dapat menjawab Cik Hafiz Mus punya soalan. Kalau terbatal. Oh, soalan dia tadi apa? Kalau terbatal sebab tak bayar 3 bulan. Oh, kalau terbatal sebab tak bayar 3 bulan. Maksudnya kalau okey. Kalau you punya account telah dihentikan ataupun program you telah dihentikan setelah gagal untuk membuat pembayaran 3 bulan, maka anda hanya boleh masuk dalam program kami setelah 1 tahun. Sekiranya anda mempunyai reason yang betul-betul konkret untuk kita membuat appeal kepada pihak bank, dan only anda masuk balik ke dalam portal kami. Itu pun anda kena datang dulu kepada pihak kami Cik Hafiz untuk mendapat untuk membuat permohonan untuk kemasukan balik kalau hanya untuk datang untuk memasuki kembali program, tak perlu daftar dulu. Kena dapat khidmat nasihat, kita dapatkan kelulusan daripada pihak bank untuk memasuki kembali program, dan only baru daftar semula. Okey. Soalan daripada Sai Eswari. Kalau kebankrapan boleh apply ke? Tak boleh, Cik. Kalau dah bankrupt, kami tidak dapat membantu anda lagi. Seboleh mungkin selagi anda belum dikenakan tindakan kebankrapan, sila datang ke AKPK untuk mendapatkan pertolongan secepat mungkin. Atau sebelum ke mahkamah boleh apply untuk AKPK. Any kind of legal action taken against you by the bank, you boleh datang kepada kami untuk mendapatkan bantuan. You bawa saja surat mahkamah tu kepada pihak AKPK, kita akan bantu structure balik you punya pinjaman. Selagi anda masih belum dibankruptkan, anda layak untuk mendapat bantuan daripada kami. Okey, Cik Said Suari. Okey, Cik Azli Ashraf. Hutang loan dengan public bank boleh masukkan untuk restructure balik. Hutang apa tu? Kalau public bank housing loan, insyaAllah kita bantu. Untuk car loan, kita boleh minta kepada pihak bank. Maksud saya, approval adalah di tangan pihak bank ya. Kita bukan approving authority. Kalau you ada personal loan ataupun credit card sahaja, maksud saya kategori loan yang tidak bercagar, unsecured loan, itu adalah di bawah parameters approval parameters pihak AKPK. But the rest tu, kalau you ada public bank punya housing loan, car loan, insyaAllah kita akan buat proposal kepada pihak bank dan pihak bank akan consider you punya application untuk masuk ke dalam program. Okey, soalan selanjutnya, Cik Syarizal. Salam Puan, Waalaikumsalam. Saya ada loan bank tapi agak sukar untuk membayar kerana terlalu tinggi. Saya ada 2 akaun, oleh kerana itu saya susah nak membayar. Okey, again Cik Syarizal, saya tak dapat bantu anda sehinggalah anda print security report anda untuk kami lihat atau teliti balik pinjaman yang anda nyatakan tadi. Daripada situ nanti kita akan bantu anda untuk structure balik pinjaman anda. Untuk unsecured loan, insyaAllah kita akan bantu membuat penjadualan balik secara terus, dan sekiranya anda mempunyai pinjaman bercagar dengan pihak bank, kita akan membuat proposal kepada pihak bank dan depending on bank punya discretion. Tapi you still can come to us untuk dapatkan khidmat nasihat dan membuat penjadualan balik hutang yang Cik ada sekarang. Alright. Saya rasa setakat ini saja untuk minggu ini. Sebelum saya mengundurkan diri, sekiranya anda ada ataupun berminat untuk menyertai program kami, sila WhatsApp nama anda, email address anda kepada 016-618-0648. Kami akan respons anda dari sana. Sekiranya ada soalan-soalan yang tidak dapat kami jawab di sini, sila kemukakan detail anda kepada handphone number kami dan kami akan follow up anda kemudian. Okey?
Okey, dengan itu saya mundur diri dulu untuk minggu ini. Saya Rohanizam, salah seorang kaunselor daripada pejabat AKPK, mengundurkan diri. Selamat orang kata maju jaya. Datang kepada kami, servis kami adalah percuma. Datang kepada kami untuk mendapatkan khidmat nasihat, dan andainya anda ada banyak lagi keterangan lanjut yang anda perlukan daripada pihak kami, sila hubungi kami melalui nombor yang tertera di bawah. Kita berjumpa lagi di ruangan yang akan datang bersama kita punya ruangan Tanya Je Thursday di minggu yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Salam hari Khamis.